Hai, jumpa lagi. Oke, ini merupakan segmen yang kedua. Baik, saya akan terangkan satu persatu elemen-elemen yang perlu ada dalam penulisan. Untuk peringkat pertama, saya akan fokus kepada pendahuluan dahulu. Baik, pendahuluan ini satu yang amat penting dalam penulisan karangan, sebab ini memberi makna kepada tanggapan penulis terhadap karangan itu. Macam kalau kita nampak sumandak atau tonak wagu, mula-mula sekali kita tengok dia punya appearance di luar kan, samalah. Kalau kita terpikat, maka terpikatlah untuk mengenali. Kalau tidak, paham-paham je lah. Oke, jadi samalah artinya dengan kepentingan pendahuluan ini. Baik, ada banyak cara dalam penulisan pendahuluan, tetapi yang diperkenalkan oleh banyak penulis, tetapi sebenarnya konsepnya lebih kurang saja. Konsepnya lebih kurang, tidak akan lari. Cuma yang membezakan itu ialah mungkin dari aspek pengolahan ataupun pendekatan, dan banyak penulis di luar sana yang menjenamakan teknik mereka itu sendiri sebagai satu usaha untuk membantu pelajar mengingati elemen-elemen yang perlu ada dalam satu penulisan itu. Oke, contohnya dalam pendahuluan pada saya sendirilah. Oke, saya suka guna begini saja. Yang pertama sekali ialah di depan sekali itu adalah ayat rangsangan. Ayat rangsangan ini biasanya kita akan gunakan untuk menyentuh tema secara langsung yang terdapat dalam soalan. Kita perlu menyentuh stimulus yang diberikan dalam soalan supaya seolah-olah itu macam memberitahu bahwa kita di track yang betul dalam penulisan. Jadi ayat rangsangan ini tidak kisahlah apa cara sekalipun kita guna, sama ada bahagian kreatif kah, definisi kah, sejarah dan sebagainya, untuk memulakan ataupun menggunakan pendekatan teknik pendahuluan itu. Tetapi kita perlu menyentuh tema yang terdapat dalam stimulus itu, soalan itu, supaya kita di track yang betul. Oke, di bahagian ini selepas kita menyentuh tema isu yang terdapat dalam soalan, kita perlu mengupas isu, sebab biasanya penulisan karangan itu ditanya sebab ada isu yang sesuatu diketengahkan oleh penggubal soalan yang perlu dibincangkan oleh pelajar di bahagian peringkat isi nanti. Jadi pelajar perlu mengupas isu berkaitan dengan tema yang sudah diberikan. Okay? Kadang-kadang isu itu diberikan secara langsung dalam soalan, kadang-kadang juga tidak ada. Jadi kalau tidak ada, pelajar perlu memikirkan apa isu yang sesuai dan berkait rapat dengan tema yang diberikan. Okay? Kemudian ayat yang terakhir dalam ayat pendahuluan ini ialah biasanya kita masukkan ayat yang mengandungi kata kunci ataupun kata tugas sebagai satu cara menunjukkan bahwa kita sudah bersedia untuk memberi hujah-hujah di bahagian isi. Okay? Maksudnya skop yang seterusnya kita akan berikan dalam hujah di bahagian isi. Okay. Jadi oleh karena ada tuntutan dari aspek bahasa di situ, maka tentu sekali kita perlu memasukkan ungkapan menarik, kosakata menarik, frasa menarik, apa-apa yang menariklah. Di mana-mana yang bersesuaian bergantung kepada cara kita membina ayat dan mengolah secara keseluruhan pendahuluan itu. Oke, jadi di bahagian mengupas isi ini, pelajar-pelajar, salah satu cara untuk mengupas itu ialah kita boleh memberi huraian lanjut daripada tema yang sudah ayat rangsangan yang sudah kita berikan sebelum itu, dan kita hurai, lepas itu kita bagi contoh, kemudian kita boleh bagi kesan supaya kupasan isu itu lebih mendalam dan menyeluruh, supaya menampakkan yang topik itu, soalan itu, tema itu perlu dihujakan di peringkat isi. Lebih kurang begitulah. Oke, jadi para pelajar boleh menggunakan apa-apa saja teknik, tetapi bergantung kepada pemahaman. Tetapi apa yang cikgu bagi di sini lebih sesuai untuk teknik penulisan karangan tidak berformat, seperti pendapat, perbincangan, fakta gitu. Kadang-kadang ini sebenarnya ini boleh digunakan untuk rencana, tetapi perlu disesuaikan dengan di bahagian tajuk itu perlu disesuaikan sedikitlah.
Tetapi karangan-karangan berformat seperti ceramah, surat kiriman tuh jauh sekali lah. Syarahan itu boleh ubah sedikit dengan mengubah di bahagian karangan, di bahagian tuntutan karangan berformat itu. Biasanya di bahagian pendahuluan dan penutup, tinggallah bergantung kepada jenis karangan yang pelajar perlu jawab. Oke, setakat itu untuk bahagian pendahuluan.